Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya nak menerangkan berkaitan tentang BOD, Biochemical Oxygen Demand. Okey, objektif bagi eksperimen ini adalah to measure the strength of the water sample. Water kita lah, iaitu sampel kita itu water ke wastewater ataupun yang lain, based on the amount of oxygen needed to stabilize the organic matter in the sample. Okey, BOD ni dia kita buat secara natural. Biasanya BOD ni kita jalankan selama 5 hari lah. 5 hari. Okey, tetapi dia ada sama juga dengan COD. Cuma COD menggunakan chemical. Yang ni BOD secara natural. Yang mana kita nak kita nak bawa sampel kita ni untuk kita tahu berapakah kandungan oksigen di dalamnya selepas 5 hari. Sebab kita tahu juga kandungan bakterianya dalam tu macam mana. So, kita boleh tahu penggunaan oksigen di dalam sampel tersebut. Kalau misalnya sampel tersebut dia punya kandungan DO dia, kandungan DO nya selepas 5 hari tu semakin berkurangan, bermaksud banyaklah bakteria hidupan di dalam tersebut. Jadi kita nak tahu itu menunjukkan kualiti air kita juga. Okey. Ada 4 part di dalam sini, iaitu satu, preparation of dilution water. Okey, iaitu nutrient water lah ya. Okey, nutrient water. Next adalah determination of sample size. 3 adalah pre-treatment of sample. Okey, kita neutralkanlah sampel tu. Kalau misalnya sampel tu pH-nya acid, kita letakkan yang apa-apa saja yang berbentuk dalam alkali supaya kita boleh neutralkan sehingga daripada 6 ke 8 sampai dia neutral lah. Okey, dan ini adalah BOD 5 ni adalah kita measurement. Okey, so apa yang patut kita kena buat dulu? Okey, mari kita pergi ke next slide. Okay, first adalah preparation of dilution water. Boleh juga dipanggil sebagai nutrient water. Okey, apa equipment dan materi yang kita perlukan dalam step ini? Okey, yang pertama adalah HDPE bottle 10 liter. Okey, next adalah scissor, pisau pula dah gunting. Aeration pump, okey, pengudaraan. Ini aeration pump yang kita buat dalam aquarium tu pun dah tak ada masalah, okey je. Okey, ini adalah bika, okey, dan juga BOD nutrient buffer. Okey, BOD nutrient buffer ni kita ambil daripada H. Okey, senang sikit lah sebab kalau ikutkan secara fundamental, dia ada, tak silap saya, ada 4 ataupun 3 kita campuran bahan kimia untuk kita nak berikan nutrien kepada bakteria di hidupan di dalam air tersebut, air sampel kita. So ini kita ambil terus, dan satu dia besar macam gini je, okey, dan dia punya nutrien di buffer ni dia ada beberapa resepi lah. Untuk yang case ini kita guna satu tube ni 3 ml. 3 ml, so kita gunakan 3 liter air. Maksudnya 1 ml sama dengan 1 ml this one buffer sama dengan 1 liter air bancuhannya lah. Okey, tetapi untuk kes ini, sebab adik-adik untuk preparation dilution water ni kita kena sediakan 24 jam sebelum. 24 jam sebelum kita nak buat testing eksperimen tu, BOD. Jadi apa yang adik-adik kena buat, ini tak apa teknisian buat, cuma saya terangkan bagaimana caranya. Mungkin you all nak kerja nanti, so you all kena buat benda ni sendirilah. Tak ada orang sediakan, so you kena sediakan sendiri. Okay, before 24 jam to do BOD experiment, the dilution water need to prepare using distilled water and BOD nutrient buffer. So kita kena campurkan yang tube tadi tu. Okey, tube tadi tu kita campurkan. Kalau tube tu 3 ml, kita tengok betul-betul lah dia punya description. Kalau 3 ml, so campur dengan distilled water pun 3 liter. Okey, tetapi kita tengoklah depend berapa banyak yang kita perlukan. Kalau kita perlukan 10 liter, so kenalah ada banyak kan. So adik-adik kena prepare benda ni 24 jam sebelum. Contoh kita nak buat pukul 9 pagi hari Isnin, so pukul 9 pagi hari Ahad tu kita dah kena buat dah benda ni, dah aeration kan. Sebab apa kita nak aeration kan? Kita nak supaya bakteria di dalam
kita punya air sampel kita tu hanya menggunakan kita punya nutrien sahaja, makanan yang kita dah sediakan kepadanya. Okey. Tapi adik-adik jangan risau, technician akan preparekan benda ni lah. Okey. Next. Okey. First step. Apa step yang pertama dia? Okay, add the content of the BOD nutrient buffer below to the distilled water. 3 ml of BOD nutrient buffer below plus dengan 3 liter dilution water. 3 liter bukan dilution water, 3 liter distilled water kat sini. Okay. Okay, so adik-adik masukkan 3 liter distilled water dalam botol ni. Pastikan botol ni bersih dan tak ada kulat-kulat lah. Okay. Lepas tu, okay, potong dia. Potong, cut lah. Cut the edge of the BOD nutrient tube. Okay, then pastikan juga BOD nutrient tube tu betul ke 3 ml. Kalau 1 liter, 1 ml bermaksud 1 liter air lah. Okay. Dan lepas tu, masukkan ke dalam botol tersebut. Okey, lepas tu okey. Lepas tu step yang kedua adalah put the cap on the jug. Shake the bottle vigorously for 1 minute. Kenapa kita nak homogeneouskan kita punya kita punya dilution ni lah, to dissolve the nutrient and to saturated the water with air. Okay, mula-mula adik kena close the cap using cap lah. Then you kena shake. Okay, then shake the bottle until the water homogeneous lah. Okay, lepas dah adik dah shake, apa yang patut kena buat? Step yang ketiga adalah okay, step yang ketiga tak gerak use a small aquarium, a pump or air compressor to saturate the water with air. Kita nak air tu saturated dengan air dan juga saturated dengan air, pengudaraan yang kita jalankan. Sama juga macam akuarium. Kenapa kita perlu letak aquarium pump ni? Kenapa kita letak aeration? Sebab kita nak berikan pengudaraan kepada ikan tu. Macam tu Okay, make sure to use filter air. To filter air lah. Maksudnya kita gunakan filter. Kadang-kadang sini dah berkulat kan. So kita kena filter air. Yang nampak tak ujung ni macam ni? Ni filter air ni. Ni nampak. Okay. Make sure that the filter does not grow bacteria. Tengoklah kalau ada bakteria ke apa, dia akan mengganggukan keputusan result kita. So pastikan kalau macam basuh-basuh sikit lah. Macam gitulah berus-berus ke. Sebab biasalah kalau kita kita buat benda ni dan dia berada dalam air, mungkin ada lumut dan sebagainya. Okay. Okay. Place the aeration pump on the bottle base. Kita masukkan ke dalam sekali. Ke dalam sekali. Lepas tu kita turn on aeration pump, then kita tinggalkan selama 24 jam. Okey. Kalau kita nak buat eksperimen pada hari Isnin pukul 9 pagi. So kita kena buat 24 jam sebelumnya. Okey. Next, okay, how to prepare the dilution water for BOD experiment. Okay, macam mana? Okay, saya ada terangkan dalam video ini. Mari kita lihat. First, pour 3 liter distilled water into bottle. Second, cut the edge of BOD nutrient tube and pour the BOD nutrient to 3 liter distilled water. Next, close the bottle using cap. Shake the bottle until the water in homogeneous condition. Place the aeration pump tube at bottle base. Turn on the aeration pump. Okey adik-adik, dah tahu dah macam mana cara untuk kita preparekan kita punya dilution water ataupun nutrient water. So, sekarang apa saya nak terangkan? Okey, sekarang saya nak terangkan berkaitan tentang second part, iaitu determination of sample size. Okey, jom. Okey, step yang pertama, okey, determination of sample size ni. Okey, step pertama, use formulas in calculation section. Cuba adik-adik tengok di dalam adik-adik punya lab sheet nanti. Okey, dalam modul tu, okey, to calculate the minimum and maximum estimated of sample size. Okey. Kita berikan you situation, you sendiri decide on your location. Sebab air yang you all ambil
banyak tempat. So kita tak tahu adakah air tu dikategorikan strong ke, air tu dikategorikan medium, ataupun air tu dikategorikan sebagai weak. So sekiranya situationnya begini, ni example je tau, contoh. If the estimated BOD of influent sample adalah 400 mg per liter and assume the DO of saturated dilution water is 8 mg per liter. Maksudnya saturated tu maksimum saturated dia adalah 8. Maksudnya dilution lah tu, dilution water punya DO. Okey, lepas tu since the criteria for most valid results state that the DO depletion at the end of the 5 days incubate should be at least sekurang-kurangnya pengurangan DO tersebut adalah 2 mg per liter. Okey, dan juga residual ni maksudnya DO yang telah digunakan at least sekurang-kurangnya 1 mg per liter. The formulas to calculate the minimum and maximum estimated dilution are as follow. Maksudnya macam mana cara nak kira minimum dan maksimum tu bergantung kepada situation yang atas tadi. Okay, so ini adalah formula sekiranya kita nak kira minimum. Okay, untuk maksimum ini adalah formulanya juga. Lebih kurang sama, cuma nilai sahaja yang berbeza. Okay, mari kita pergi macam mana kita nak kira. Okay, so kita tahu situation kita influent sample. Influent sample contohnya air ni 400 mg per liter kandungan BOD dia. Wow, ini BOD BOD. 400 mg per liter maksudnya tinggi tu. Mungkin air tu daripada tempat industrial waste, domestic waste water yang sangat tinggi ke, ataupun tempat tu cafeteria. Kan buang air macam itu je kan, tempat basuh tangan apa semua, basuh pinggan. So kandungan BOD nya tinggi, 400 mg per liter. So dan situasi tersebut juga mengatakan DO saturation dilution. Ini dipanggil initial DO. Okey, lepas tu DO dibagi situasi seterusnya. DO depletion maksudnya pengurangan DO dia. Ini 2 mg per liter. Ini pula DO yang telah digunakan sekurang-kurangnya 1, maksudnya maksimum. Okey, sebab apa? Dia dah bagi tahu sini nak trick soalan dia tu. Mungkin test atau final adik-adik akan keluar soalan macam ni kan. Trick sikit. Kalau DO depletion pengurangan, so total dia adalah 8 tolak dengan 2. Mari kita tengok dulu pengiraan dia. Okey, cuba dia tengok kat sini. Example calculation for the minimum allowable. Okey, lepas kat sini minimum mil sample. Okey, formula tadi kan 8 mg. Dia kata tadi depletion, maksudnya pengurangan. Dia dah siap-siap tolak pengurangan dia. So nilai kat sini adalah 2 mg per liter. Kita tahu initial kita berapa? 8 mg per liter lah kan. So kalau ini nilai yang ni sepatutnya 6 mg per liter. So total ini adalah 2 mg per liter. Maksudnya pengurangan tersebut daripada 8 mg per liter, pengurangan dia 2, beza dia tu 2. So total dia sini adalah 6 mg per liter. Okey, darab dengan 300 ni adalah berapakah standard BOD botol tu, volume dia. Cantik saya lukis ni. Okey, adalah 300 ml. Okey, bahagikan dengan 400 mg per liter. Ini adalah kita punya yang ni tadi, estimated BOD kita. Okey, next. So 2 total dapatlah 1.5 ml. Ini bagi minimum. Kenapa kita panggil minimum? Okey, sebab cuba adik tengok kandungan ni. Ini minimum. Sebab kesan dia 2. Minimum 2. Okey, kita tengok pula yang ni. Example, kenapa ini maksimum? Okey, mari kita tengok. Soalan dia kata DO yang digunakan adalah 1 mg per liter. Adalah 1 mg per liter. Means kita hanya gunakan 1 saja mg per liter. Daripada 8 ni kita hanya guna 1 saja. Akhirnya kita guna 1 saja. So dia adalah last kali 7. So ini adalah 7 miligram per liter yang baki, yang digunakan di dalam air tersebut. Maksudnya
bakteria menggunakan oksigen tu sebanyak 7. Macam itulah lebih kurang. So ini adalah maksimum lah penggunaan oksigen yang sangat tinggi. Okey. Bahagi dengan darab dengan 300, okey, sama, iaitu volume bagi botol tersebut, dan bahagi dengan 400. 400 tu adalah yang BOD estimate tadilah. Okey, total dia 5.25. Okey, since the BOD value used is only an estimate, kita hanya anggarkan saja. Okey, so and BOD bottle do not always volume. So kita kena check lah, kita punya BOD botol kita tu adakah betul-betul 300 ml, macam itu. Okay, several bottle with different volume of sample are set up to ensure the test requirement are met. Maksudnya adik-adik kena tahu betul ke 300 ml, dan sebab ini semua memainkan peranan di dalam you punya nak determination of sample size lah. You nak tentukan sample size tersebut. So disebabkan dia punya range dia 1.5 ke 5.25. So berapa banyak sampel yang kita nak gunakan? Kat sini sebab kita ada 6 botol BOD, so kita boleh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab di dalam range 6 tersebut kan. So satu lagi adalah blank. So semua adalah 7 botol. So ini satu botol ni letak 1 ml. Selebihnya campur dilution water. Ni 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, dan selebihnya adalah dilution water. Okey, itu adalah this situation lah, kalau situation ini. So macam mana sekarang ni situation adik-adik semua? Situation lah. Okay. Situation adik-adik semua ni, kalau sampel adik-adik adalah domestic wastewater. Contoh, air daripada cafeteria, contoh air daripada sungai ke, air daripada yang lepas daripada IWK ke, air longkang ke, apa semua itu dipanggil sebagai domestic wastewater lah. Okay, so kita kena tengok daripada reference pernah orang kaji sebelum ni. Saya ambil daripada QTESHAT ni, okay, 2011. Ini adalah parameter BOD yang mana dia telah semak untuk domestic wastewater. Dalam domestic wastewater, bagi BOD dia ada 3 kategori. Yang pertama adalah strong. Maksudnya air tu sangat teruk lah. Macam contoh, datang daripada kafe ke, datang daripada tempat-tempat yang teruk lah, kita rasa macam kotor dengan itu. Macam gitu kan. Medium ni tempat-tempat yang biasa-biasa. Macam contoh, taklah berapa strong sangat. Tak, kita tengok, taklah berapa, biasa je tu. Okay. Ataupun weak. Weak tu contohnya, kita tengok sungai tu, bersih sungai tu. Tak ada apa-apa sampah sarap, tak ada apa-apa tu kan. So, kita dikategorikan 3. Strong, medium dan juga weak. So now, you can choose your own BOD5 estimated depend on your sample location. So adik-adik kena tengok sample location adik-adik kat mana, dan minta bantuan pensyarah masing-masing untuk tentukan sama-sama. You suggest, contoh, saya punya puan, saya ambil di cafeteria. Cafeteria tu air dia sangat kotor lah puan. Bila kita tengok tu ada minyak-minyak apa semua. Okay, so you can take a strong. Okay, yang lain pula, puan saya ada ambil ni. You kena tanya pensyarah you masing-masing. You kena decide on your own determination sample size. Your lecturer tak akan buat, cuma you yang akan tentukan, yang kita akan bantu saja. Macam gitu, alright? Okay, next. If your estimated BOD5 category strong, andai kata you punya you kata sampel saya ni teruk puan, tinggi sangat, saya tengok macam itu dah hitam lah airnya. So you can take the strong. Okay, so mari kita nak kira sekarang ni. Kita nak kira macam tadi tu lah. Okay, so kalau strong tadi, kita tengok daripada graf tersebut, dia punya BOD estimated dia adalah 300 mg per liter. Means, kita kena kira minimum dia dan juga maksimumnya. So, 8 mg per liter. Kita buat ambil situation tu balik. Kita ambil initial dia adalah 8. Initial DO adalah 8 mg per liter. Dan kita ambil juga depletion 2 mg per liter dan juga penggunaan ni. Kita nak tahu berapa range dia tu. Kita nak ambil sample size di berapa range. So, kita dapatlah untuk minimum ni dapatlah 2 ml.
Okey. Next, kita kira pula yang maksimum. Dapat pula nilainya adalah 7 mil. Okey. So, nampak dah kat situ kan? So, your sample for every bottle is 2, 3, 4, 5, 6, 7. Means, you ada 6 bottle for sample and then blank. Satu lah tak ada kacau apa-apa kan? So, ada 6 botol sampel. Okay. So, let's say BOD botol adalah 300 ml. So, the sample you need to be prepared is first botol adik-adik letak 2 ml. Tengok ni, 2 ml yang you kira 2 ml. Okay, campurkan dengan dilution water 298 ml. Okay, so total dia 30. Okay, next, second botol 3 ml. Tambah dengan 297 300 ml. Okay, next 4 ml, 5, 6, 7. Yang seterusnya, botol yang ketujuh adalah blank. Kesemuanya adalah dilution water. Okay, clear? Ni nampak tak? Saya lukis lagi bagi clear adik-adik. Bukan lukis lah, gambar je kan. Okay, so let's say this is your BOD for 300 ml lah untuk volume tu. Okay, first bottle you kena campurkan air sample. Make sure air sample you tu mesti kena kocak-kocak dulu jangan main ambil lah atas aja, tak boleh. Okay, kocak dulu, tambah dengan 298, tambah dapat dah 300. Second bottle yang ni pula. Dan setiap satu botol ni you kena tanda. Bawa masking tape. Masking tape you kena bawa Okay, third bottle macam ni. 4 bottle, fifth okay, 6 bottle ni macam ni. Blank total. So, untuk strong ni, berapa banyak sampel yang you pakai? Okay, so 6 botol adalah sampel, 1 botol blank. So, ada 7 botol BOD, right? Okay, you kena sediakan. Next, water sample kita total semua 27 ml sampel air tu kita gunakan lah. Okay, dilution water berapa banyak? 2.1 liter. So kat situ kita dapat estimate kita nak gunakan lah. Okay, this is for strong. So now we go to the medium kategori pula. Sekiranya air tu ada kata air tu nampak kotor tetapi nampak juga bersih. Macam gitu kan. So kita boleh ambil medium. Sekarang ni this is your experiment, so you can do on yourself. Boleh pilih, tapi ikutlah prosedur. So mari kita tengok untuk medium. Bergantung kepada reference kita yang kita study daripada yang lepas. Medium 200 mg per liter. So minimum dapat kira-kira nanti kira sendiri cuba check betul tak saya kira. Okay, 3 mil. 3 mil kita ambil yang minimum. Untuk maksimum nilai dia adalah 11 mil. Okay. So 3 sehingga 11 mil. Okay, 3 hingga 11 mil. Okay, so kita macam mana? 3 hingga 11 susah lah puan nak kira. Okay, tak apa. Kita boleh ambil lompat-lompat. Macam contoh 3, 5, 7, 9, 10, 11. Kan dapat 6 botol tu, no problem. Sebab nanti kita akan bahagikan nilai BOD dia punya faktor-faktor semua tu. So dapat result lebih kurang sama je kalau ikutkan. Okay. So first bottle ini, second bottle ini 3 ml campur dengan 297. Ni pula second bottle 5 ml campur dengan 295. Sebab total kita beranggapan kita punya BOD botol volume adalah 300. Macam mana pun kena tahu dulu berapakah volume botol tersebut. Okey, dan last kali adalah blank 300 ml dilution water. Okey, so macam ini adalah bagi susunannya. Okey, first botol berapa banyak, second botol dan semua bla bla. Kita gunakan 7 botol juga. Water sample 45 ml dan air dilution water kita gunakan 2.1 liter. Okey, clear. Kat situ dah settle dah kalau medium. Andai kata air tu nampak bersih. So, ia dikategori sebagai weak. Okey. Kata, sungai tu bersihnya. Saya rasa dia adalah weak. Okey, fine. You can take weak. Okey. So, weak BOD estimate dia adalah 100 mg per liter. So, kita kena kira minimum dan juga maksimum. Minimumnya adalah 6 ml dan juga maksimum adalah 21 ml. So, kita boleh pilih 6 ml, ini 9, ini 12, ini 15,
Ni 18, 21 mil. Okey, settle. Okey, dan lepas tu kita pun cakap, okey, ni 6 mil campur dengan ni, dapat ni dapatlah sampai ke 7 botol. Ini you kena sediakan. Okey, so first bottle 6 mil campur 294. Yang ni 9 mil campur 300. You sebenarnya dah mudah tau. I bagi mudah dah ni. Kalau ikut kena buat sendiri-sendiri ni. Tetapi saya nak supaya adik nampak jelas di dalam amal nanti. So tinggal you pilih saja, you nak pilih ke yang mana satu. Bergantung kepada sampel adik-adik, dan kalau boleh refer dengan pesyarah masing-masing sebelum adik-adik buat kerja. Jangan masa buat lab tu, masa tu juga nak buat tak. Okay, you kena masa within that time tu, you kena sebelum pada tu dia dah maklumkan pada pesyarah. Okay, 7 BOD botol, water sample 81 ml, dan dilution water kita gunakan 21 ml lah. Alright. Okay, settle semua. Kita jumpa lagi untuk next bagi BOD botol volume 300. Betul tak? BOD botol ni volume dia 300 ml. Macam mana caranya kita nak tahu BOD botol ni betul-betul 300 ml? Jom kita tengok video ini. First, fulfill water into BOD bottle. Make sure none bubble air in BOD bottle. If have a bubble in BOD bottle, knock the wall of BOD bottle gently. Close the BOD bottle using cap. Last, the volume can check using measuring cylinder to checking the volume of BOD bottle. That's all. Okey adik-adik, dah tahu dah cara macam mana kita nak check berapakah nilai BOD botol kita tu betul ke 300 ml. Sebab ia juga mengganggukan kita punya pengiraan juga. So begitulah cara kita kena teliti buat BOD ni. Sebenarnya 5 hari lagi. Lepas tu kena teliti nak check betul ke BOD botol tu. Sebab kan dia bukan ada sengatan. Kalau macam silinder ada sengatan. So kalau bagi ni kita kena semak lah betul ke 300 ml. Itu yang kita kena check. Sebab kalau kita buat eksperimen mesti ada kalau kita kata faktor-faktor yang mengganggu keputusan kita. Okey? So itu caranya. So mari kita pergi ke part yang ketiga. Okey. Part yang ketiga ni adalah pre-treatment of sample, iaitu neutralizing sample. Sekiranya air kita ambil kat longkang tu dia adalah berasid, so kita kena letakkan apa? Kalau kita punya sampel kita tu dia adalah beralkali. So kita kena letak apa? Mari kat sini part kita menerangkannya. Okey, mari kita lihat Okey, untuk pre-treatment of sample ni, neutralizing, kita meneutralkan sampel kita ni, kita perlukan beberapa equipment dan juga material. Yang pertama adalah sodium hydroxide NaOH. Untuk kalau sampel kita tu alkali, kita kena letak apa? Asid lah untuk kita neutralkan dia, iaitu sulfuric acid H2SO4. Okey, lepas tu kita kena ada water sample kita. pH meter tu yang paling penting sebab itu yang mengecek. Kita nak check berapa kandungan pH kita. Lepas tu kita perlukan bika. Okey, so macam mana caranya kita nak check? Okey. Sebelum tu kita ada dulu penerangan ni. Okey, disebabkan alkalinity or acid can prevent bacteria from the growing during the course of the BOD test. Kita pastikan kita punya sampel kita tu berada dalam neutral lah, supaya nak mengelakkan daripada bakteria yang khas pada alkali dan asid tu bertumbuh dalam kita punya sampel kita tu. Kita tak nak mengganggu. Okay, to prevent this, sample which have pH value
higher than 8, pH dia lebih daripada 8 or kurang daripada 6, mesti kita kena neutralkan sehingga dia berada dalam 7 macam itulah. Okey. Tapi kalau boleh range kita nak, kalau boleh 6 ke 8 pH. Kalau misalnya sampel kita tu adalah 5, so dia adalah acid, so kita kena tambahkan sodium hydroxide tadi. Okey, kalau dia sampel kita adalah beralkali, so kita kena letakkan acid lah, H2SO4, acid sulfuric kan. Macam itulah caranya. Okey, so bagaimana cara dia? Step yang pertama, apa yang patut kena buat? Okey, adik kena masukkan 50 ml of sample into beaker. Okey, kena masukkan 50 ml dalam beaker ni. Okey, next, apa yang patut kita buat? Second, okay, measure the pH of the sample using a pH meter. If pH is out of the range of pH 6 ke 8, continue with next step. Kalau misalnya jikalau sampel kita ni kurang ataupun lebih daripada 6 ke 8, so kita kena buat step yang ketiga ni. Okey, kalau tak, kita boleh, kalau misalnya dia berada dalam range 6 ke 8, so adik-adik boleh teruskan buat BOD measurement untuk step yang keempat nanti. Okey, so first adik kena check pH dan adik kena checkkan pH tu menggunakan apa ni? pH probe, pH meter. Okey, masa kita check pH tu, pastikan contoh ni bekas sampel kita. Okey, pH ni, so adik kena masukkan probe tu, kacau. Kacau. Macam kita buat air, janganlah kuat sangat, pelan-pelan je lah. Sebab dia akan ada sensor yang mana dia terus zup masuk kat situ. Okey. Mari saya nak tanya. Ni, yang ni. Nampak tak? 8.1. Dia berada dalam asid ke alkali? Dia lebih kan, so kita kena check sampai dia stable. Dalam measuring pH ni dia agak sensitif, so dia kena tunggu dia punya bacaan dia, reading dia constant. Itu adalah bacaan yang betul lah. Okay, if the pH result 6 hingga 8 pH, proceed BOD 5, iaitu step yang keempat. If the pH result out of range 6 ke 8, so kena buat step yang ketiga. Okey, andai kata kita punya result kita ni adalah step kita punya lebih kurang daripada 6 ataupun lebih daripada 8, so kita kena buat step yang ketiga. Apa step ketiga tu? Mari kita lihat. Sebelum tu saya nak terangkan dulu how to use pH meter. Ramai orang buat kesilapan dalam menggunakan pH meter. So, ini saya terangkan bagaimana kita nak gunakan pH meter. So, boleh help video ini ya. First, place the pH probe into water and stir the solution. Next, click read button. Last, read the pH value until the reading stable. Okey adik-adik, dah tahu dah macam mana cara kita nak gunakan pH meter. Lepas ni dah boleh buat dah tanpa saya pantau Okey, so macam mana seterusnya step yang ketiga kan, kita tengok kita punya pH kita tu macam kurang daripada 6 ataupun lebih daripada 8. So step yang ketiga kita adalah okey, sekiranya dia kata gini, add 1N sulfuric acid H2SO4 if the sample is alkali. Alkali lah. Okay. Or 1N sodium hydroxide NaOH if the sample is acidic until the pH reach 6.5 ke 7.5. Macam gitulah. Kalau 6.5 ke 7.5 tu okey lah. Tak ada masalah. So kalau dalam range ni, so okey dah kita punya result. Okey. Macam ni saya buat ni. Masa kita titikkan kita punya acid ataupun kita punya sodium hydroxide tu, okey, NaOH. Jadi adik-adik kena sambil-sambil tu letak kita punya ni, kita kena check lah berapa mil kita masukkan. Contoh 1 mil ke apa kan. Lepas tu sambil tu kita kacau. If ni, okey. Lepas tu, okey, if the sample is less than 6 pH, so dia kena acid sample, so kita kena tambahkan sodium hydroxide NaOH dan macam saya cakap tadi kan. If the sample is more than 8 pH, dia adalah alkali kan, so kita kena letak H2SO4 acid sulfuric. Okay, next.
Okey, tapi masa kita masukkan tu kena berhati-hatilah sebab ada pengiraannya. Pengiraannya macam ni, step yang keempat. Okey, calculate the amount of sulfuric acid or sodium hydroxide needed to neutralize 1000 ml of the sample. A. Calculate the amount of 1N sodium hydroxide or 1N sulfuric acid needed to neutralize the sample of 2 pH 7 using the following formula. Okey, bila kita nak masuk, okey, untuk yang ni kita kan buat dalam 50 ml. Okey, mula-mula kan kita masukkan dalam bikar 50 ml. Okey, bila kita cek, contoh dia berasid. Bila asid kita masukkan apa? Sodium hydroxide. Bila sodium hydroxide, kita kena tahu berapa mil yang kita perlu. Ini untuk 50 mil. Okey, tetapi macam mana cara untuk kita buat untuk 1000 mil bagi sampel kita yang besar lah, sebab 50 mil tu sikit je, kita nak test je baru. So kita nak tahu berapa banyak jumlah yang kita patut gunakan untuk 1000 mil sampel kita. So ini adalah pengiraannya. Okey, ml needed. Okey, ini formula dia. Ml acid or base use. Okey, lepas tu mil total test sample per mil sample portion used for neutralize. Okey, contoh Okay, for example, suppose okay, 1.3 mil of NaOH, maksudnya sodium hydroxide tu kita menggunakan 1.3. I used to neutralize 50 mil. Dia air 50 mil tu dia masukkan 1.3 sodium hydroxide untuk neutralkan sehingga 6 ke 8 kan. Okey, of following of sample to pH 7. Dia kata ni untuk neutralkan 7 kan. Calculate the volume of sodium hydroxide to be added to neutralize the sample as follow. Maksudnya untuk 1 liter tu berapa banyak kita perlukan sodium hydroxide tu. So, untuk yang ni okay, 1 mil 1 sodium hydroxide needed, yang diperlukan 1.3 darab dengan 1000 mil yang kita nak buat selepas ni 1 liter. Okey, per dengan 50 mil yang sebelum ni. So, kandungan sodium hydroxide yang kita perlukan untuk kita neutralkan 1 liter air itu adalah 26 mil. Okey, nampak So, itu adalah cara pengiraan. Sebab kita buat yang kecil dulu, lepas tu baru kita kira untuk yang besar punya. Okey. Next. Okey. Step yang kelima. Okey, sekiranya sampel adik ni, sampel you all ni perlu dineutralkan. So, you kena isi part ini juga. Dan juga, kalau you tak ada pun, you kena isi juga part ni. Okey. Step yang kelima, add the calculated amount of acid or base to the sample. See calculation section. Ni. Kat sini, ni you punya bench sheet ni. Okay, you kena isi bahagian ini. So, berapa banyak sample volume you, berapa banyak mil yang kita gunakan sodium hydroxide, okay, dan juga acid sulfuric you, dan comment you apa yang you nak ceritakan berkaitan tentang sampel you. Sekiranya sampel you adalah neutral, so you kena cakap lah kosong-kosong kat bahagian sini, dan you cakap lah kat sini ini adalah sampel you adalah neutral. Sekiranya you punya acid ke berakali, so you kena terangkan juga bahagian ni. Okey, sebenarnya semua ini adalah markah. So adik-adik kena isi dan kena daripada pemerhatian, so tulislah dengan cara yang baik. Okey. Okey, seterusnya. Okay, pre-treatment of the samples, neutralizing sample. Okay, repeat step 1 hingga step yang kelima until the pH test shows pH 6 ke 8. Record the volume of sodium hydroxide dan juga sulfuric acid in the result session. Okay, so repeat lah step ini juga untuk sampel-sampel yang lain juga. Okay semua? Okay, bagus, pandai. Okay. Okay, so kita pergi ke step seterusnya adalah BOD 5 measurement. Macam mana kita nak corak, nak analisis, nak dapatkan BOD 5 ni. Okay. So, apa yang adik-adik kena ada, mesti kena ada this equipment dan material. Yang pertama, water sample. Okay, 7 unit 300 ml of glass stopper with BOD. Okay, make sure ini adalah 300 ml. Dissolved oxygen, incubator, graduated cylinder dan juga bika 100 ml untuk mengenangkan lah. Okay, first apa yang adik-adik kena buat, mesti kena prepare the sample of estimated BOD 5 minimum dan maximum. So ada semua, ada 6,
tambah lagi 7, satu lagi jadi 7. Ya, bagi blank kan. Okey, seterusnya label separately 6 unit of 300 ml of BOD bottle. One bottle for blank and another bottle for sample. So 6 bottle ni untuk sample you all lah, dan satu lagi untuk blank. Alright. Okay, untuk seterusnya step yang ketiga, for each bottle partially fill. Maksudnya adik-adik kena letak dilution water dengan sampel tersebut mengikut calculation yang telah kita kira sebelum ini. So sama ada dia strong ke, sama ada dia medium ke, sama ada dia weak. So adik-adik kena pastikan yang ni dulu. So dapat hasilkan yang ni. So adik-adik dah boleh terus cari berapakah kandungan initial DO bagi setiap botol tersebut. Record data. Macam ni. Switch on the DO meter first. Lepas tu masukkan ke dalam, kalau boleh air tersebut masukkan dulu dalam bikar ni, sebab kita nak kira berapakah di initial. Kalau kita pakai dalam BOD botol tu macam agak sukar sedikit. Masuk dalam bikar ni dahulu. Lepas tu barulah you kena stir DO ni dan dapatkan nilai DO initial. Kalau boleh hasil campuran yang you all buat tu, kalau boleh buat di dalam satu bikar supaya dia tak tumpah kalau you pergi taruh ke sana kan. Okay. So make sure you kena campurkan dalam bikar dulu, barulah you masukkan ke dalam botol BOD. Okay. Okay, how to mix sample water and dilution water and measure the DO meter, DO value for initial value. So ini saya buat satu video yang bagaimana cara awak campurkan kedua-dua sampel dan juga dilution water. Lepas tu kita pun cek ni lah DO value-nya. Ini dipanggil sebagai initial dissolved oxygen. Okey, mari kita lihat. First, measure sample water using cylinder. Next, pour the water sample into beaker. Pour the dilution water, nutrient water into beaker. Next, measure the dilution water, which is nutrient water, using measuring cylinder. Pour the dilution water into beaker to mix the water. Check the DO inertial using DO meter. Press read to start reading the DO inertial value. And last, record the DO initial value after the reading stable. Okey, adik-adik dah tahu dah cara macam mana kita nak check kita punya kita nak campurkan sampel dan juga kita punya sampel dan juga dilution water. Lepas tu kita nak check DO-nya. So bagaimana pula seterusnya? Mari kita lihat. Step yang seterusnya adalah insert the insert the bottle stopper and will the top of each bottle each round the bottle stopper with dilution water. Okey, mula-mula adik masukkan air yang kita dah check tadi, DO tadi kita dah check kan, kita masukkan ke dalam BOD botol ni. Okey, bila kita masukkan ke dalam BOD botol, pastikan air yang kita masukkan ni berada, cara kita masukkan tu macam contoh ini adalah dia punya tepi botol tu. Okey, pastikan adik-adik kena lalu tepi je air tu. Supaya apa? Kenapa? Siapa boleh jawab? Sebagai jawapan terus. Kenapa? Sebab kita nak elakkan air tu dia ada aeration berlaku. Dia kan kalau kita letak tengah-tengah, dia macam ada lonjakan air tu kan, bubble tu kan. So kita tak nak macam tu. Kita nak elakkan. So kita kena letak di tepi botol tu supaya dia mengalir pelan-pelan masuk turun. Macam gitu. Boleh. Okey, lepas tu if the bubble, kadang-kadang kita buat ada bubble kan.
if the bubble inside the bottle knock the bottle. Okay, knock kan guna apa? Guna stopper ni. Knock kan. Tengok dulu kat tepi-tepi tu. Ada tak dia punya bubble. So kita kena ketuk pelan-pelan lah, janganlah kuat-kuat sangat, nanti pecah, nanti kena bayar tau. Okay, so lepas dah settle, barulah adik-adik closekan BOD bottle ni. Okay, air tu penuh pun tak apa, tak ada masalah, penuh kat sini. Okay, lepas tu masukkan kita punya stopper tu. Okay, pandai. Next adalah apa? Okay, next macam mana saya nak terangkan ni? How to pour the mixed sample water plus dilution water in BOD bottle. Saya terangkan kat dalam video ni macam mana cara kita nak masukkan sample water tu ke dalam kita punya BOD bottle ni. Okey, mari kita lihat. First, open the BOD bottle stopper. Second, pour the water sample mixed through the edge of BOD bottle. Next, knock the BOD bottle wall if they have bubble air. Last, close the BOD bottle using stopper. Okey, adik-adik dah tahu dah caranya macam mana kita nak masukkan ke dalam BOD bottle. Senang kan? Kena telitilah buat kerja Mak Amal ni. Dan saya mungkin kami pensyarah ni mungkin garang sikit kat Mak Amal sebab kita kena berhati-hati dan mengikutkan SOP yang telah ditetapkan. Okey. So, macam mana seterusnya prosesnya? Step yang keenam ni adalah place the remaining bottle in the incubator at 20 degree C and incubator for 5 days. Okey, mula-mula adik bawa lah, hati-hati sebab ni kaca. Lepas tu masukkan ke dalam BOD bottle tu ke dalam incubator 20 degree C dan juga kita kena simpankan sampel kita ni selama 5 hari. Okey? Okey, next. Okey adik-adik, ini adalah step yang ketujuh kita pula. Okey. At the end, sekejap ya. Okay, at the end of exactly 5 days, plus minus 3 jam lah. Okay, determine the final DO content of the incubated bottles. Okay, record the result on the data sheet. Okay, if you put the sample in incubator on Sunday pukul 10 pagi morning, okay, dan so you can check the DO value for final on Friday 10 pagi juga. Okay, take the sample early 30 minit ke 60 minit early due to the stabilize the temperature. Okay, adik-adik masukkan sampel adik-adik dalam ni adalah pukul jam 10 pagi kan. Okay, 10 pagi hari Ahad. So dia selepas 5 hari tu 24 jam sampailah hari yang kelima adalah hari Jumaat tu. Okey, pukul 10 pagi dan ambil awal sikit lah sebab kita nak stabilizekan kita punya room temperature. Sebab masa kita check DO yang first DO initial tu adalah pada room temperature dan kita masuk dalam incubator 20 degree C, tak sama kan. So sebab tu kita kena ambil awal supaya kita boleh check kita punya DO final tu pada temperature yang room temperature juga, bukan pada 20 degree C tadi. Okay, faham Okay. So, next, how to check the DO value after 5 days. Macam mana cara kita nak checkkan DO value selepas 5 hari ni lah. So, ini caranya saya terangkan di dalam bingkisan video ini. Mari kita lihat. First, collect the BOD samples from incubator. Next, let the BOD sample stable until room temperature. Next, pour the BOD sample water into beaker. Next, check the reading of DO final using DO meter. And you can record the DO final after the reading stable.
Okey, adik-adik dah tahu dah cara macam mana kita nak masukkan, kita nak check DO final kita. Tetapi ada beberapa isu yang adik-adik kena faham. Kenapa kita melaksanakan, ada beberapa kenapa. Saya nak terangkan kat sini. Why we put the BOD bottle sample in incubator 20 degree C. Kenapa kita masukkan dalam incubator 20 degree C? Kenapa? Cuba terangkan kat saya kenapa. Okey, saya bagi tahu Okey, macam ni. Kita masukkan 20 degree C tu adalah untuk supaya dia adalah satu standard yang telah ditetapkan. Okey, yang standard ini yang telah ditetapkan Environment Protected Act ni, okey, kita dah tetapkan value-nya ada 20 degree C supaya ia menyamai dengan condition berada di tempat kawasan yang dia ambil sampel tu. Contoh kan kita ambil sampel di water dan sebagainya kan. Okey. River. So dia punya dia punya temperature dia tu plus minus average ada 20 degree C. Sebab tu kita nak ambil sampel kita dan kita masukkan ke dalam makmal untuk kita samakan dia punya temperature-nya. Macam tu caranya. Dan juga why incubator 20 degree C need to in dark side. Kalau adik-adik buka dalam incubator, kalau kita tutup peti sejuk tu dia akan gelap. Kenapa gelap? Kenapa? Cuba fikir sikit kenapa. Okey, senang saja jawapan dia. Okey. Sebab cuba adik bayangkan kita contoh kita ambil air daripada longkang. Longkang tu dia ada apa? Ada alga dan sebagainya, dan ada bakteria-bakteria yang boleh menyebabkan alga grow. Okey, pertumbuhan alga dan sebagainya. Okey, bila kita ambil air sampel tersebut dan kita masukkan dalam kita punya incubator untuk kita buat BOD, kita nak mengelakkan berlakunya adanya cahaya yang menyebabkan wujudnya fotosintesis yang menyebabkan pertumbuhan alga di dalam BOD botol kita tu. Sebab tu kita masukkan di dalam tempat yang gelap supaya kita tak nak ada apa-apa cahaya yang menyebabkan dia ada lagi ada pertumbuhan yang lain selain daripada bakteria yang ada tersebut. Jadi sebab tu juga kita masukkan nutrient water tu kita dah masukkan beberapa makanan yang khas untuk bakteria tersebut, hanya yang menggunakan nutrien tersebut saja. Dan dia tidak ambil daripada nutrien-nutrien yang lain. Fotosintesis, kita pun tak nak berlaku fotosintesis di dalamnya. Sebab tu kita letak di dalam dark side. Kan adik-adik ingat masa kita belajar sains tu, kalau ada cahaya matahari, ada udara yang lain. Sebab tu kita kena ketuk-ketuk juga botol BOD kita tu. Sebab kita nak mengelakkan ada gangguan oksigen lain selain daripada yang kita berikan di dalam nutrien tersebut. Kan kita nutrien water tu kita masukkan aeration water kan, kita pump 24 jam supaya saturated dengan oksigen udara. Sebab tu kita nak supaya dia berada dalam dark side, gelap, incubator 20 degree C sebab standard. Dan ini adalah sebab-sebabnya kenapa kita buat BOD ni. Bagi BOD ni kita buat secara natural. Kita macam simulasikan, kita buat sampel BOD tu, kita buat eksperimen BOD ni simulasikan berada di seperti keadaan yang sebenarnya. Tetapi untuk COD yang akan datang ataupun lepas ni ada buat COD, COD ni pula adik-adik kena buat menggunakan bahan kimia dan kita buatkan menggunakan digestion. Ada prosesnya lagi. Berbezalah dengan, tapi dia punya simulasinya cepat sikit lah. Yang COD kita buat 2 jam saja. Untuk yang ni kita buat 5 hari. Okey adik-adik? Dah tahu dah cara macam mana ia berlaku. Dan soal saya akan tanya interview soalan macam gini. So adik-adik kena faham lah dan boleh baca daripada jurnal-jurnal, daripada artikel-artikel yang berkaitan tentang BOD ini. Okey? Okey. Okey, ramai orang membuatkan kesilapan di dalam which one deionized water dan juga which one distilled water. Perbezaan distill dengan deionized semua beza cara penggunaannya. Bagi kes untuk BOD ni kita gunakan distilled water. Okey, deionized water nanti kita akan gunakan juga, tetapi ada cara dan function air tersebut. So, mana satu DO water, mana satu DI water. So, adik-adik kena tengok video ini, okey? Jangan buat kesilapan. Okey. Mari kita lihat ya.
This is deionized water. Just press and so you can get the water. And this is distilled water. You can just take from this container. Okey, adik-adik semua dah tahu dah macam mana caranya. So, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana melihat video ini dan dan saya harap adik-adik boleh faham dan cuba laksanakan BOD eksperimen selepas ini. Okey semua, bye.